Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Siapa tak silent tu? Aku dengar bunyi tu. Siapa tak silent? Dah silent belum? Apa teruk lah korang ni. Alright. Jadi hari ni kita ada Dr. Faiz. Hari ni kita tak buat bertiga, Doktor. Hari ni kita buat berempat. Special punya untuk kali ni. Sebab hari tu kita dah buat guest penyanyi kan. So kali ni kita nak invite lagi seorang penyanyi. Siapa itu? Penyanyi. Suara dia sedap. Okay, kalau aku boleh intro lah. Kau boleh intro sekarang. Okay. Boleh intro. Macam mana kau nak intro? Tadi macam mana kau nak intro? Tak dia yang praktis depan cermin tu. Cuba tunjuk sikit-sikit tu. Cuba tunjuk sikit. Cuba tunjuk sikit tau. Sebab kau jarang masuk podcast kan. So, kita bagi ruang kat dia lah. Aku bagi ruang untuk engkau macam itulah, mana. Itulah, I diberitahu ini adalah antara jarang-jarang kali yang berlaku di mana Rauf menunjuk muka di depan kamera. Yang biasanya di belakang. Sebelum aku take over podcast ni, baik kau cakap. Tak, sebab you pun you tahu dia macam mana kan bila belakang kamera kan. Sebab kau bila off cam kau bodoh. Tapi bila depan camnya kau dah jadi malu-malu kucing. Try lah buat intro cepat. Nanti family aku nampak. Tapi kalau family aku tak nampak. Tak payahlah promote kat family. Bagi family tengok Kau boleh dulu. mencarut dah. Cepat. Ya Allah. Okay, aku nak tanya kau lah. Okay. Bila last kau healing? Aku baru balik healing. Aku mau balik Bali. Okay, bawa Bali kan? Aku mau balik Bali. Tapi aku rasa kau takkan capai kehealingan yang macam ni lah. Sebabnya apa? Sebab kalau kau nak betul-betul healing, kau kena jumpa healing mother. Aduh. So yang guest kali ni dia healing mother lah. Yes, nama dia healing mother. Okay. Aku tak tahulah kenapa dia gelarkan diri dia healing mother. Ya Allah, okay. Tapi kita kenalkan Lia. Lia, yeah. Sorry, dah terbiasa masuk rumah orang tak bagi salam. Lambat sikit. Assalamualaikum, hi everybody. Salam sejahtera gitu. Tapi apa yang aku dengar tadi, macam aku cakap tadi, suara Lia sedap lah. Suara dia serak basah. Husky. Rasa healed kan. Sebab itulah kita healing mother. Ataupun suara macam mother. Actually sebenarnya it's a joke yang macam lawak lah. Yang macam bila I datang tu macam tak ada, kita kena. I kan macam YB sikit kan. So kawan-kawan I akan macam kau ni YB sampai. Lepas tu macam bukan YB lah, healing mother. Lagi seorang lah yang bersuara. So I macam okay, terima. So saja je letak dekat Instagram macam healing mother. So nama tu kekal sampai sekarang. I macam mana kalau orang bahan I and I rasa benda tu interesting, I macam letak saja nak tengok. Lepas tu keluar macam healing mother. Macam oh my god. Kenapa healing mother? Sebab macam ada lah kena lepak apa tahu. Dia tak nak share lah betul. Mungkin kita boleh bagi dia satu ruang untuk share dalam platform ni yang sesuai dengan Kepo. Kenapa healing mother? Sebab lagu-lagu I kebanyakannya adalah tentang it's an explanation ataupun I tulis tentang perasaan-perasaan yang kita tak dapat nak panggil apakah itu. Dia macam kegelisahan, macam marah tapi nak celebrate marah. Dia macam marah tapi aku okay sebenarnya, aku happy tapi aku macam siut lah benda ni kan. So macam I nak celebrate perasaan-perasaan yang selalu kita salah guna or take for granted. So dengan cara I bermuzik adalah escapism I lah untuk heal apa yang patut. Gitu. Nak tahu lagi? Nak tahu lagi. Banyak lagi nak tahu ni. Tak, yang kau excited sangat ni kenapa? Tak, sebab dia cakap dia healing mother. So maksudnya adakah direction untuk lagu-lagu you semua memang berkonsep-konsepkan macam healing ke? Mungkin daripada segi macam okay, selalu kalau healing orang akan macam lagu yang macam sedikit folk, ketuhanan ke apa ke. Ini adalah I punya konsep dan approach of macam mana I heal dengan muzik ataupun share story yang macam bila datang live show I, sebab I punya strength is my live show. Sebab I suka perform. So macam bila I perform, ini adalah space untuk kita bersama-sama kongsi rasa dan lepaskan je apa-apa kat sini. So habis ni kita okay. Betul tak bagi can lah. Betul tak bagi can lah. Kau nampak dia dah macam scripted tau. Tapi sebenarnya biasa je. Tapi okay lah, kita dah terus masuk lagu kan. Tapi bila you start menyanyi sebenarnya ni? Start menyanyi adalah budak-budak kecil menyanyi macam tu. And then I rasa macam I dibesarkan dengan ambil benda yang muzik ke menyanyi ni sebagai hobi.
Sebab macam I belajar pun hotel management. Lepas tu I grad and then I took a year break sebab macam sebelum nak further degree, I kerja kejap. So sambil-sambil kerja tu ada kadang-kadang budak-budak kalau macam kerja expo. Dulu H&M, Uniqlo semua ni tak ada tau. So tak dapat nak apply kerja. Kayaknya macam tak ada coffee shop yang kita boleh kerja part time kan. So macam I kerja dengan macam expo, booth jaga. Zaman-zaman tu nampak tak aku ni sebenarnya tak adalah muda mana ya. Lepas tu tiba-tiba macam nak pula tahu umur dia berapa. Tak ada. Tiba-tiba macam nak tahu pula umur berapa. Tak apa, tengok I dan tak apa berapa umur yang you nampak I tu I terima. So ada a group of buskers yang duduk depan the booth yang I jaga. So dari situ I pergi tengok diorang busking. And then dia macam lihat satu lagu, pasal aku pula pantang dicabar ketika muda tu. Macam bukanlah sampai muda sekarang. masa dululah. Okey, tahun berapa tu? Itu tahun berapa? Dalam 2013. Oh, okay. So sekarang ni I 33. Tak apa kita bagi tahu. Tak ada sebab nanti bila mesti diorang akan macam terkejut 33 cantiknya. Nampak. Apa tua? Call. Follow dulu kat Instagram tu macam tu. Tapi salah satu kalau mungkin kita tanya mother mungkin okey kot. Salah satu pantang kita jangan tanya perempuan umur dia berapa kan. Tak adalah, tak kisah. I sangat proud yang I macam 33 dan nampak hebat. Kenapa pantangnya untuk kita tanya perempuan umur? Tak tahu, mungkin kita tanya pendengar kita. Kenapa? Mother relax je. Mother submission lagi 33. Confident kan? Tapi kadang-kadang budak-budak lelaki sekarang pun macam umur kau berapa? Macam tak tanya aku Diorang pun dah macam tu. Diorang pun macam tu kan. Biasa-biasalah takut kena bahan kot. So macam surut-surut lah umur tu. Tak apa, kita faham. Jadi balik pada basking tadi. So basking jadinya macam diorang kata Lia nyanyi satu lagu. So I cakap okey lah, masa tu dekat Bukit Bintang kan. I tak kenal sangat, lepak-lepak je. Lepas tu arwah Man Kanan, one of the macam baskers yang awal-awal dulu dia main drum untuk macam Flock Poppy and everybody. So dia basking mainly. So dia macam Dik awak boleh nyanyi? Lepas tu cakap boleh abang. Lepas tu dia macam awak pandai main apa-apa instrumen tak? Macam tak, saya macam memang on lagu sing along itu je. Alah setakat pertandingan nasyid sekolah apalah sangat tak dikira tau. Macam tu je. Lepas tu lepas tu dia kata kalau awak berani, tak banyak budak-budak basking perempuan, kalau berani besok pukul 12.30 hari jumpa depan Sogo. Nanti abang ajar kau macam nak pegang shaker tu, kau ikut je. So that was the day yang I gerak Sogo the next day. So I basking for the next 3 years. Kau bayangkan tak ada audition tau. Dia terus. What year was that? 2013 until 2016. Lepas tu end of 2016 baru I ada courage untuk actually menyanyikan lagu I sendiri, which is I keluar dengan nama Lia Ism. Lepas tu I pergi start dengan open mics and stuff like that. Tapi you wrote your own lyric kan? Yes, betul. Alah. So daripada basking tu terus you I buat Lia Ism. Tapi open Mungkin mic lah, tak Media tahu kot Lia Ism Karya tu apa maksudnya. Dia betul. Lia Ismail. Nama Lia Ismail je nama Ya, dia. alah macam Nampak Rocky sangat panggil tak buat Rocky lah. research. Macam tak biasa. Alah, sekarang ni macam Adam mau panggil Adam. Alah. Dia macam kalau macam dia lepak tu. nama saya Lia Ism. Nama betul apa? Lia Ismail. Ya, sebenarnya ni banyak kali tau I jawab soalan ni. Sebenarnya macam orang akan macam dia satu ideologi. Sebab Zem tu biasanya ideologi macam tak ada nama aku memang macam tu. So aku lahir-lahir tu idea tu memang itulah dia. Macam tak ada. Kerana macam masa tu I tengah type nama dekat macam kan dulu kita suka tukar-tukar nama pakai social media dulu. Betul. Kan. So I tengah type Lea and then space I nak type Ismail. Lepas tu dekat ISM lepas tu ada orang call. So I macam angkat call tu sampai I tengok macam cool lah benda ni. So I macam save je lah. So itu je reason I pakai Laism. Lepas tu bila I keluar, ada kawan-kawan start macam Laism saja melawak. Tapi I suka benda yang melawak, maksudnya you ingat. So I rasa benda tu catchy lah. So I macam okay lah Laism. So maksudnya dalam dia tak adalah dalam family you pun ada juga yang music ke apa ke? Tak ada. Sebagai hobi lah. Family I macam hobi lah. Adik I tak ada pun. Adik-adik lelaki I sports lah. And then masa you basking tu you saja je lah try nyanyi. Saja je lah. Macam sebelum tu nyanyi kat rumah. Ataupun you dah tahu macam suara aku sedap dulu sebenarnya. Aku tahu aku boleh nyanyi lah. I tahu I boleh nyanyi. Sebab tak pernah lagi boleh nyanyi tu orang macam cakap teruk kau ni senyap. Setakat tu orang macam bila dengar I nyanyi macam boleh nyanyi awak ni?
Oh. So masa you Macam tu je lah. macam sekolah ke apa memang tak ada try nasyid kebudayaan? adalah macam, tapi macam pertandingan nasyid, storytelling dia. Pergi kan, try benda-benda macam tu. Sebab I suka skip kelas. So kita kena cari aktiviti supaya kita dapat skip kelas dengan halal ya. So cari aktiviti. Kalau dah tahu tak bijak tu, carilah benda lain untuk dibijakkan. Kepada adik-adik, jangan cuba ini di sekolah. Jangan cuba pengalaman dia di jangan sekolah. ponting ya. Tapi kalau boleh sekolah tu pun skor, aktiviti pun kena rajin. Kita cemerlang di luar dan cemerlang juga di sekolah. Ya benar. So after you 3 years tu baru you start buat your own song. Liaism, yes. One of my first show adalah di Johor Bahru, di rooftop. Apa entah nama shopping mall tu. Apa starting point yang you boleh start dapat show, boleh perform? Alah, budak-budak basking, kita orang kenal lah budak-budak yang buat gig. Kawan-kawan, So dia kata macam circle sama. boleh bagi satu slot lah. Masa tu Fin Jamal yang the headliner. Macam tu je lah. Macam memang macam kita bagi you satu slot. Lepas tu lagi budak-budak basking ni macam, Elia kita main lagu kau lah. Kita panggil Elia Izum and The Bomb Squad. Macam tu. So macam I try lah main sekali. Lepas tu I datang KL, I start cari open mic. So I buat Pasar Bocor. I buat, mula-mula I start dengan puisi punya scene lah. Oh, you start dengan puisi? I start perform di scene puisi. So lepas tu start English punya poetry scene macam Jack Malik, Zizai, diorang semua dah start panggil I lah. So I macam layan lah Sweet Marie apa semua, If Walls Talk, and then Minute Ini, Start Roger. So I macam mana yang I mampu I selit. Sebab masa tu ketika I banyak approach organizer indie scene, diorang cakap I tak cukup indie. Sebab apa maksud dia tak Apa cukup maksudnya? indie? Okay, itu adalah zaman transition di mana indie rock di label sebagai independent band ataupun indie scene. So macam masa tu ada banter of transition di mana fasa orang start menerima yang you tak perlu jadi indie rock untuk jadi dipanggil indie. Macam Chance the Rapper pun indie, Drake pun indie. Dia macam tu lah. So macam dekat sini kita punya core lah independent scene adalah indie rock. Because mainly that's the genre. Macam mainstream pop. Dia macam tu lah. So those are the years yang macam semua orang dah start produce dalam bilik masing-masing. So whatever you're doing on your own adalah independent. So dekat situ yang macam and then lagu I bukan lagu yang macam you dengar you terus boleh sing along dan mosh. Lagu I dia jenis macam kena layan, kena relax, kena macam chill dan macam kita bergerak bersama-sama. Dia bukan menari, dia bukan mosh, dia bergerak. Macam dia itulah. Merasai ya. Dia macam mandi rasa. Macam mana panggil? Tenggelam di dalam lautan rasa. Gitu. Saya tertarik juga. Memang healing mother lah. Aku dah cakap. Memang healing mother. Ada sebab kenapa healing mother tu. Saya tertarik juga dengan kata kongsi rasa tu. Mungkin kita tarik juga soalan daripada podcast yang sebelah yang tengah keluar tu kan. Betul. Sebab bila kita dah sentuh dua karakter individu yang tentang dalam muzik kan. So saya nak juga pinjam soalan yang daripada podcast sebelah tu bertanya tentang worldview. Daripada musician ni mereka ada pandangan dunia yang berbeza. Dan saya tahu, saya sebelum podcast ni kita tengok buat research sikit. Liaism pakaian dia colourful. Betul. On stage dia karakter yang mungkin bukan dalam podcast ni. So saya nak tanyalah soalan kepada Lia. How is macam mana terbentuk worldview you sebelum saya rasa you pun dah pergi mainstream, dah pergi indie. Bagaimana benda tu membentuk Liaism dan worldview Liaism sekarang? Worldview, tak tahulah. So worldview, I view my perception of apa-apa dalam dunia ni, I sediakan ruang untuk dia sentiasa berubah. Supaya macam tak macam ni, I ni pelupa tau. So takut lupa diri. Lupa handphone tak apa lagi weh. So I sentiasa sediakan ruang untuk benda berubah, so I tak sakit hati. Dia macam tu lah. So dari segi macam Liaism adalah satu ruang untuk saya buat apa saya nak tanpa apa-apa kekangan dan sekatan, dan ikut suka hati aku lah nak buat apa dengan Liaism ni. Macam tu lah, itu ruang dia. So every time I enter ruang Liaism tu, daripada awal adalah tempat I macam explore perasaan benda-benda, sebab I banyak cakap tau. So as you can see. Tapi daripada segi penulisan lagu kan, what inspired you to Sumber inspirasi. Sumber inspirasi I apa
ke apa benda yang ada di keliling kita, kawan-kawan ke? I setiap kali bagi I punya macam mana dari segi macam ya Allah macam mana explain benda ni je takut macam takut abstrak, nampak tak product placement. Product placement secara halus. Secara halus So yang tidak dirancang. Kita tak bayar Kita tak bayar saya cakap. tak tahu, diorang pun terkejut. Nampak tak? Apa ni? Okay, dari segi inspirasi, I selalu percaya setiap perasaan ada frekuensi dia. Betul. So kalau I tengah rasa certain way dan benda tu buat I rasa macam nak menulis ataupun nak bermain muzik or nak create something, I akan petik bunyi gitar tu yang kena dengan perasaan I masa tu. So macam ada dekat situ lah dia. So daripada lepas tu kita lepas tu I start berjalan Masa untuk tu dah create sampai idea perasaan. dia. I start dengan bunyi dulu baru kata-kata. So you start with melody dulu. Yes, selalunya. Yeah. Melodi tu datang dulu baru you start ni menulis. So macam mana dia benda ilham tu datang? Adakah you kena buat sesuatu ke? Selalunya macam mana macam mana cakap? I banyak kena liaison ada tempat I nak bagi apa I nak buat. So bila dia rasa nak buat, dia buat lah. Bila macam ada urge, ada macam uish nak buat lagu lah. Dan sampai lah tu. Mungkin macam kalau larat kejap lagi kita ambil gitar pegang kejap macam so macam satu lagu jadi. Something like that lah. So tengok macam macam happy sangat. Macam tak membantu lah. So kita ke situ. Dia begitu. You akan habiskan satu melodi untuk lagu tu baru you buat lirik. Selalunya I akan macam macam di manakah jalan lah. Macam kita sedap lah dengar. Habiskan satu lagu boleh tak? Bila kita pakai ni headphone ni lagi sedap. Betul lah. Rasa betul tengah healing lah sekarang ni. Cara you buat lirik pula, perkataan yang you pakai, adakah daripada puisi-puisi yang pernah baca ke? Lagi sekali saya seorang pelupa. Saya suka baca tapi kalau orang macam siapa favourite author you? I selalu macam kena cari balik lah. Macam tu macam siut lah, aku tak ingat siut. Banyak fikir. So selalunya I punya reference adalah daripada apa yang I baca. Membaca sangat penting serius. Kalau anda malas nak hadap kamus tu kan, bacalah apa-apa so boleh tambah vocabulary. Kalau I tak baca kamus, I malas. So I macam selalu cari satu kata akar ataupun variasi perkataan. Macam ni ada tak satu ayat tu ataupun perkataan yang selalu ada dalam setiap lagu? Biar ataupun segala. I rasa segala atau semua. Macam tu lah benda-benda. Almost dalam semua lagu ada. Setengah orang ada matahari. Ataupun dia kena ada matahari. ni lah A. I suka cakap A. Dan semua lagu I ada A atau O. Macam A, O. Benda-benda tu. Benda-benda barang-barang tu lah. Tapi lagu banyak yang bungsukan cakap healing ke apa. You tak ada nak try lain punya direction ke? Tapi healing I pun bukan healing yang macam Nadine Amizah punya healing. Betul. Healing I yang macam Dia rancak lompat, marah, healing. I macam tu. Dia melepaskan rasa. Siapa yang pernah datang show I tahu lah. Setiap kali habis set dia macam you akan kena nyanyi My heart is burning. Kalau dia nyanyi macam My heart is burning, I akan jerit atas tu. Macam ni korang marah. Marah lah. I'm not gonna stop until korang marah dengan I. So kena macam burning. Dia memang kena macam tu. Macam nangis lah kat sini. Kalau nangis lagi kena bahan. Kat sini nampak cool. Macam tu. So you full time ke? Full time freelance lah. Apa-apalah yang menggunakan suara. Gitu. So kalau you ada ke macam satu bulan ni aku kena ada lagu, dalam masa 2 bulan aku kena ada lagu? Kena liaison tak ada benda tu. Tapi saya ada involve macam kalau kerja ada involve macam buat jingle. I pernah tulis lagu untuk Fazura, lagu Bangun tu. And then I pernah tulis lagu untuk Didi Alias, lagu untuk jingle macam hari tu untuk siapa macam voice over. Macam sebelum ni I pernah buat dengan Hot FM, muzik lebih hangat. Yang tu Ulang balik boleh tak? Macam dengan radio Ulang balik kejap. I was station voice setahun masa PKP. Masa PKP diorang cari orang. So I dapat bila audition. So macam Hot FM, muzik paling hangat. Pakai lagi kan? Kadang-kadang lah. Sekarang dah orang lain. Diorang tukar kontrak tu setiap beberapa kali. Ya betul.
Dapatkan informasi di Berita Harian. Macam tu apa sih? Weh. Macam Ya, dengar kat inilah radio. Suara di sebalik radio. Sebalik radio. Yang Macam- orang tak tahu. Yang orang tak tahu. So apa-apa yang vocal lah. And then I venture into macam writing jingles, ada nyanyi lagu untuk advertisement ataupun and then I ada ruang untuk explore theatre. So that's how I got into theatre. Sambil-sambil tu dari situ dapat macam berlakon dalam advertisement ataupun buat cameo walaupun tak orang tak kenal dah atau tak famous tapi sudah dipanggil cameo. Macam I pernah dalam Keluarga Bahadon, dalam Lesen Besar, dalam a few episodes yang dipanggil lah. Menarik. Ya begitu. Keluarga Bahadon. Tengok Keluarga Bahadon. Ya, saya dalam season 2 episod saya jadi assistant Amy Masura, tengoklah. Oh, I tengok. I tengok. Keluarga Bahadon tengok. Kalau tengok mesti korang dah nampak dia. Aku tak ingat yang mana satu ni. Mestilah lebih cantik dari Tapi biasa. bila kita tengok Lia ni, dia ada banyak wajah. Kan? Dia, Topeng. dia bukan topeng. Saya rasa dia ada banyak expression. Sebab dia healing mother kan. Dia kena juga berubah pada ketika itu. Dia kena Bila adapt. saya tengok sekarang nampak macam Yunus masa saya kenal dia dulu beberapa tahun lepas. Adalah certain angle dia yang nampak macam Yuna. Dan saya nampak juga macam saya nak bertanya soalan tentang sumber rujukan dari segi you punya music references. Siapa music references Lia? Very very broad because I listen to everything. Saya dengar Britney Spears, Linkin Park, System of a Down, Erykah Badu, Macy Gray, Zainal Abidin, Sheila Majid, Nur Kumalasari, favourite Neng Yatimah, Rukia Wanda, sesiapa saja. So macam very broad lah. I cuba untuk dengar semuanya, macam Backstreet Boys ke NSYNC ke. Dia bersepah Cumanya kalau orang tanya dari segi sound dan genre, I akan cakap I tropical soul. Sebab soul dari segi core-nya adalah macam western music kan. So macam ini adalah I punya soul music yang dibuat daripada orang Asia yang tak ada 4 musim, yang panas hujan je. So dia marah, dia sedih, dia marah, dia sedih, dia confused. So hormonal sangat. So macam itulah yang I akan panggil tropical soul. So Liaism dalam industri dah berapa lama brand tu sendiri? Ni kalau sebab PKP kan, tapi termasuk PKP ni tahun ke-5 lah. Okay. Perancangan panjang dan pendek Liaism. Kita ada Disember keluar lagu, itu November itu keluar Suri, and then insyaAllah Januari ni kita akan keluarkan EP tapi cuma 3 track, and then release merchandises, and then insyaAllah kami ni autobook pula. Sorry kopi sedap lah brother. Dah apa tadi? Reda kopi. Baik. Produk placement lagi. Nampak tak? Real tak bayar. Nampak tak? Surprise. So ada nak start buat album. So akan collaborate. Kalau macam first album banyak nak promote anak-anak independent yang behind the scenes, nak tunjuk macam mana kualiti anak-anak lokal kita sebab produce, sebab tu album I sedap. Sekarang dah bawah label ataupun masih indie? I memang independent, self-managed dan independent. Ada rakan-rakan yang membantu untuk manage dan But jalankan you Liaism. before this it was mainstream kan? I mean like you were under label. I dalam label tu 2016 ke 17 saja dengan Paranormal. you pernah Paranormal? Dengan Paranormal. Sekali Melaka Boy? dengan Melaka Boy. Betul. Sekali dengan Melaka Boy dan Jolie masa tu. Tadi you ada cakap teater. Betul. You berlakon teater. Boleh lah. Boleh-boleh Pengarah? je. Mengarah berlakon. Tiba. Apa ni? Macam mana lah. Masa tu buat album. Lepas tu I serabut and then stuck. Biasa tu buat album tiba-tiba stuck along the way. Lepas tu ada secara tak sengaja berborak dengan kawan. Lepas tu I buat lawak. Ada orang tanya I macam tak nak berlakon. Lepas tu ada orang offer, go on sajalah buat lawak. Lepas tu the next day ada orang call, dia kata, Lia sebenarnya kan semalam masa kita lepak luar tu aku terdengar kau cakap macam ni bila orang tu tanya macam ni. Kalau ada berminat ke? Sebab kita ada satu. Dari situlah macam I tengok skrip dan sebagainya. I macam okay, interesting. So I always rasa I ni poyo-poyo yang macam boleh berlakon kot. So I try sekali, and I ada benda yang perangai macam apa-apa nak try, kena try 3 kali baru boleh cakap suka tak suka. Dia macam lebih afdal kalau kita sudah spend dengan orang tu selama 3 hari, dah travel bersama, baru boleh cakap saya kenal dia ni.
Dia macam tu lah. So, saya ikut sunnah tiba-tiba. Suka lah. So lepas tu you memang fokus on theater juga. Tak, along the way I rasa benda tu adalah satu hobi yang best. Sebab dulu music hobi I, tapi music dah jadi separuh passion dan kerja. So jadi macam takut tak enjoy. So I cari lagi satu outlet di mana I boleh have fun dan buat salah. So theater, and then theater I rasa dapat membantu I untuk kuatkan lagi konsep. Sebab I bukan student music tau. And I bukan macam dalam sini berkawan dengan anak-anak seni. Family I banyak berpindah-pindah. So masa I form 3 baru I duduk KL. So banyak yang kawan yang I kenal lah lepas I 18 tahun ataupun macam lepas basking lah baru kenal orang budak-budak muzik. Sebab sebelum tu pun I belajar UiTM Terengganu. And then datang KL balik. So macam I gunakan teater sebagai ruang untuk I belajar macam mana nak kuatkan lagi I punya visual dan juga nak memahami kalau I were to make Liaism ni lah satu karakter, macam mana I nak build dia. Gitu. Lepas tu buat tadi UiTM Terengganu di Dungun lah, buat hotel lah. Hotel, ya betul. Masa time tu dah tahu ke ada jiwa nak menyanyi? Hobi lah, hobi. Hobi saja. Fun macam nyanyi, pergi karaoke nyanyi. Kalau ada kawan lah. buat event apa, dia jemput, pergi UiTM lah. UiTM ni event siapa yang nak perform ni pula UiTM. Panggil orang luar ni bayar, tak ada duit. Betul. So dia alumni Fakulti Pengurusan Hotel Pelancongan lah. Saya tak grad UiTM. Saya tak grad UiTM. Final year saya pindah ke KL dan tukar college di KL sebab kena berdekatan dengan keluarga. Atas urusan-urusan rahsia. Sebab doktor Kalau nak lecturer sambung UiTM. boleh lah. Kalau nak sambung boleh sambung. Banyak benda yang tak habis gitu kan. Tapi dah buat muzik, tiba masuk hotel. Tak apa. Di Saya hotel ada pula diploma ada lah. muzik. Diploma tapi diploma hotel tapi dijatuh atas college yang last yang saya masuk tu Betul. lah. Aku nak elak cakap brand, tak tahu boleh ke tidak. Boleh. Tapi aku cakap je lah. Nanti kita tut. Okay. So berapa lama dah you fokus on theater after tu? Theater ini adalah tahun tu. Lama. Dia lupa. Kan dia kata dia Ini tahun dia kelima lupa. jugalah. Dia tahun keempat. Tolak PKP 3 tahun baru. Direction theater you buat tu macam mana? Tak sebab I tengok masuk kelas lepas I berlakon 2 kali 3 kali tu, I masuk kelas directing workshop di mana dia dipanggil first time workshop directing di Revolution Stage bawah Khairul Nazwan Rozi. Yeah, so dari situ I ambil kelas directing sebab I nak tahu macam mana I di boss adalah. I nak tahu macam mana nak run a production. Sebab I rasa production sangat besar tau. And then band, bila Liaism perform, Liaism ada line up band. So line up tu bertukar-tukar dan orangnya berubah-ubah. Ikut pada availability dan kehebatan anda. Kalau rasa terror boleh try. Lepas tu dari situ I macam realise I kena belajar untuk macam mana nak lead a team. So I rasa directing punya kelas tu boleh bantu I macam mana nak memahami orang dan juga macam mana nak segregate kerja, nak macam memahami lah macam mana nak handle ramai-ramai ni. Sebab I memang zero experience kan, so memandai-mandai je most of the time. sebab tadi kan Lia cakap aku ni pelupa apa kan. Habis macam mana dia hafal skrip nak berlakon? Benar je ke macam mana? Tapi setiap kali Aisyah Abah Wan akan jumpa I, dia kata Lia hafal tau. Ni bukan Dia dah remind. Dia tahu memang tu habit I. Ni bukan music show yang kau boleh tiba-tiba tukar-tukar line kena sama macam skrip. Setakat ni ingat, tapi kalau dia terbalik kadang-kadang. Adalah yang kat atas ni kat bawah. I akan macam terlepas 5 ayat. Patah balik Tapi kerana kita yang tu skill pelakon. Betul. Sebab pelakon kena boleh ni. sebab dia live. So macam kita kalau informasi tu penting, cuba selitkan. Kalau dia terpaksa dilepaskan, kita lepaskan dan kena marah kemudian lah. Habis you pernah tak kalau you perform ke menyanyi ke, tiba-tiba you lupa lirik you sendiri ke? Okay, ini formula. Kalau lupa lirik lagu sendiri. Lagu sendiri, dek. Nyanyi je lah ikut kau. Kalau salah pun paling-paling, ini benda yang best lah. Kalau macam bila live show kan, kalau kita salah lirik, kita punya crowd akan macam crowd kita akan react dekat situ. I rasa sangat best sebab macam tahu I salah lirik, hafal lagu bagus. So macam I rasa itu juga satu momen yang mahal antara audience dan I, sebab dia orang akan macam akak salah nyanyi tadi, menyesal panggil akak. Lea salah nyanyi tadi. So macam betul macam thank you lah nyanyi, kau tak Lea lupa. Kadang-kadang I ada macam yang kita terblank daripada 10 show. Nampak tak? 10 show satu mesti macam apa benda lirik lepas ni macam siut. So macam tiba-tiba nampak ada orang lain nyanyi,
Lepas tu dia macam terima kasih membantu. You tak ada macam lah. you lupa ke tiba-tiba macam sambung nyanyi kat. Of course. Itu skill. Sangat-sangat betul lah. Padahal lupa lah. Dulu lah Mat. Macam kadang-kadang I terlupa ataupun I tersalah nyanyi macam tapi bila nak buat macam tu kena make sure crowd dah tahu lagu lah. Kalau buat macam kalau krik tak macam kat brother. Organizer pun garu kepala. Tapi kita repeat kan benda tu banyak kali. So far macam tak okey lah, tak teruk lah, tak obvious. Boleh cover lagi lah. Boleh cover lagi. Tapi macam Rauf cakap pada tu, you pernah perform Good Vibe? Betul, 2 kali. 2 tahun betul-betul. Ya benar. So yang first 2000 Masa PKP. Bukan PKP. 22 lah. 22 last year. Genting ke time tu? Bukan? Tak, dia dekat Sunway. Betul. So that time tu macam mana dia orang approach you untuk perform? Dapat email lah. Soalnya email. Lepas tu dia kata macam I would like to invite Laism for a slot and whatever. Lepas tu kita pergi. And then dekat situ dari segi macam experience, kita ada run into some technical issues. And then kita macam had some issues on the stage. Masa yang kita perform, kita baru perform 3 lagu. Nampak tak sedap? Sedap. Belilah kopi. Reda kopi. Masa kita tengah perform kan? Tengah 3 perform, lagu. betul. 3 lagu and then tiba-tiba macam blackout tau stage. So kita orang macam what's going on kan? Tapi I pula jenis yang macam takkan stop lagu selagi lagu tak habis. And then Tentu malam? Petang dalam pukul 6:30 soalnya Laism banyak dapat sunset punya timing slot. Tentu kat bawah semua macam Yes, tengah layan macam apa benda lah awak ni ginja atas stage ni kan. So tapi kind of cool dia macam kan. So macam dari situ jadi macam kita ada satu situasi panik lah macam what's going on, apa benda berlaku apa semua kan. Kejap lagi ada yang queue di tepi, dia punya stage manager queue yang kena stop. Tapi lagu tengah jalan dan crowd walaupun blackout, kita punya monitor masih on tau. Yang stage punya speakers masih on. So the first 5 line of people masih boleh dengar apa kita main. So bila diorang masih bereaksi, I tak akan pentingkan orang lain lah. Kalau lagu tu dah stop and then sebelum I start lagu lain, you guys suruh stop, I okay. Bukan tengah-tengah lagu I, right before my chorus, orang tengah layan tiba-tiba nak suruh aku macam stop, blank. I rasa benda tu sedikit kurang ajar dan tak mau respect. Sebab I pun kalau jadi audience, I akan macam potong siot macam tu lah. So I tak nak potong lah benda tu. So I continue main. Gitaris I pun macam jangan stop, jalan sambil dia main gitar. Lepas tu you time tu tengah nyanyi tengah nyanyi. Masa tu tak ada dah. Lepas tu Elimin masa tu tag untuk Harry which is my guitarist. So Elimin pun tolak bunyi amp punya volume so that orang depan boleh dengar dengan lebih clear. Lepas tu drummer I dah campak drumstick sebab dia dah bengang. Lepas tu macam bila dia nampak kita orang masih main, dia punya adik dia yang tolong tag dia masa hari tu, jadi dia punya assistant macam tolong set up semua. So dia lari ambil drumstick tu, patah balik pukul balik, jalan balik sampai kita actually habis lagu tu. So bila turun stage, I dimarah lah oleh stage manager. Tapi I faham diorang pun dapat direction daripada orang bawah. Ada orang bawah mungkin tak tahu apa yang tengah berlaku. Betul. Dia akan rasa macam band ni main overtime. Tapi ceritanya adalah ada technical delay di mana semua benda berbunyi kecuali vokal. Mula benda ni tak boleh bunyi, benda tak boleh bunyi. Semacam benda tu went on about 10 minutes. So benda tu ambil dalam 15 minit daripada set I, yang menjadikan set I jadi hanya 15 minit. Benda tu tak fair lah. Betul. Kita faham. Tapi kita macam mana masa in between songs tu, I tengok tepi kiri kanan untuk tunggu cue. Kalau ini adalah the next one adalah lagu terakhir. Tapi nobody cue. You cue tengah-tengah lagu. So benda tu tak fair. Macam tu, that was my stance lah. So macam tapi kita tak kecoh, kita tak touching. Masa habis turun stage, I bengang sikit, kita gaduh mulut. Lepas tu I pergi belakang, lepas tu I macam bernafas dan pergi balik dekat orang tu and cakap, it's okay, no hard feelings, I understand it's your work, my work is my work, but I macam salam. Okay, salam, peluk, ciao. So kita buat benda tu lah, it's work kan. So tengah in the heat of the moment, sebab bukan salah dia, orang lain yang switch bukan kat dia pun switch kat bawah. So yang sesiapa yang tu lah. So jadinya macam bila habis tu crowd start post dekat social media macam kenapa Laism punya technical issues kan, macam ada juga yang macam perasan dan cakap kenapa shutdown set I, kenapa. So benda tu macam buatkan orang tertanya-tanya what happened. Tapi I tak nak cakap apa-apa sebab I masih tunggu. I memang ikut prosedur punya orang. Sebelum nak gaduh,
Kita settle cara betul dulu. Kalau lu tak layan gua cik gaduh dengan lu kan. So macam dia dah keluar lu gua tau. anak ampang kan. Lepas tu apa ni kita akan ada selalunya kalau festival yang besar dia akan adakan macam email postmortem atau feedback daripada diorang. Kalau kita buat salah diorang akan cakap. Kalau kita buat salah diorang akan cakap. And then bila email yang saya dapat tak ada apa-apa komplain tapi saya reply dengan menyuarakan lah macam apa yang this jadi. is what happened blah blah blah. We were on time. Sound check pun you delay kita 3 jam sebab kita on time tapi you delay because technical issues. Lepas tu orang lain yang lepas I dah sampai you bagi dia dulu. Sebab dia dah sampai. Tak ci brother, gua dah sampai dulu tadi ni nak gua dia apa sel. Lepas tu Lalas dapat sound check patutnya sejam jadi 20 minit sebab band-band lain dah start sampai. So benda tu macam sedikit tak ada. So bila dia potong set tu dia jadi macam I memang ada video lah yang kita orang simpan yang macam I cakap dekat dia macam like what the hell though, like macam apa ni kan, we were on time and then you made us wait and then we were okay, you cut our set. It's not fair, you know. So macam benda tu lah. Tapi lepas tu kita email, I cakap apa yang jadi. I punya concern adalah I faham every time show mesti ada apa-apa issue, mesti ada problem. So it's how kita react dan handle benda tu lah. And then I punya otak just fikir aku punya what's important adalah orang tak boleh ingat Liaism ni suka buat hal dekat show. It's not a team of people yang macam ada masalah. So macam bagi bad reputation sebab I awet kecoh. So sangat mudah nak dapat dicop macam awet ni drama sial lah di situ lah. Which is okay kalau drama tu berbaloi. So kalau payment tinggi okay je. So apa ni, so I email, I cakap macam this is what happened. I don't blame anybody. I just wish and hope that it was handled better. Our communication punya reference was better in terms of stage setup dan sebagainya. Hopefully we can work together again, and I really macam would like to clear our Liaism punya team name lah, because we don't have any issue or anything. It was just what happened is what happened. Lepas tu the next year which is Good Vibes punya 10 tahun punya anniversary, which is sangat important lah untuk kalau macam nak dapat nama you kat dekat dalam benda tu, sebab dia akan direkodkan kan. So macam diorang kata hi Lia, you know after what happened last year blah blah blah, dia kata kita nak make it up to you, and then macam we would like to invite you, and dapat slot timing pun yang best dan deal pun best. So I just ambil and move on lah. Sebab bagi I macam apa yang berlaku atas stage yang berlaku atas stage lah kan. Macam kalau nak kata isu-isu lain, setiap festival ada isu. Betul. Antara tahu tak tahu je. Antara tahu tak tahu, antara kena tak kena, antara aja nak hadap ataupun macam lantakkan je lah. Dia macam tu je lah. So I rasa dari situ juga macam daripada Good Vibes tu, and then nanti 75 punya case happen. Alhamdulillah I dapat perform sebab I punya slot pukul 5-6 macam tu. And then we got to meet and No Worries and Sempat punya team, Daniel Caesar punya team kat belakang. So which is cool. And then macam dapat tengok artis-artis lain sampai nanti 75 happen. Kena tengok The Strokes kat Singapore. Tapi macam tahun ni Liaism first time perform dekat Singapore Festival, which is the first show yang kita buat luar Malaysia. And then ni adalah festival showcase diorang panggil, di mana dipanggil a few bands daripada setiap negara, di-curate oleh Mak Waiho yang buat City Ross dan juga apa nama dia? Sandabi. Taklah orang berak tapi multi talented. Tadi aku tengok dia tadi masuk diam je. Sekali dah on cam betul macam rap lah tadi. Tak ada Aku guna, dah tak ada cakap. penat. Tak cakap dah bagi I penat jap, bagi I save up jap. Lepas tu kita kasih. Okay, lepas tu? Sebab ni Liaism, Lia penat. Liaism dia macam ni lah. So dari situ kita pergi. So macam Mak Waiho bawa Zamira, Liaism, Mazdo, Awang Samro, Bayangan. So kita orang pergi ke sana to represent macam ni artis-artis yang dia bawa untuk dekat Malaysia. So that macam festival-festival macam Fuji Rock, We The Fest. So scouter yang buat list artis setiap festival ni dia orang datang. Good Vibe kira show you yang paling besar. Ke ada lagi? Singapore lah. Yang ni lah. Tapi kalau macam yang besar sebenarnya dia show I berbeza-beza sebab I touch base dengan a few scenes kan. So macam
show yang paling besar kalau macam dari segi scene yang lebih keras, Rock 2 lah yang macam I featuring dengan Xerophobia untuk Rock 2 last year. And then tahun ni dapat perform dengan Fred Perry dengan Plague of Happiness dekat Fred Perry punya show baru-baru ni di Geospace. Lepas tu kalau luar KL, kita perform paling besar di konsert Kamu yang dengan hujan, Six Sense dan sebagainya di Ipoh. Dia macam banyak macam Rainforest Music Festival pun besar juga. I dapat perform dengan Nadir. So I tahun ni alhamdulillah dapat perform yang macam I pun tak tahu nak bezakan besar tu macam mana. Sebab awal tahun pun kita buka tahun ni alhamdulillah dengan jadi opening act untuk Mahalini. So itu adalah first time, something baru lah dekat I untuk perform di untuk crowd galau dan sedikit arus perdana. Gitu. Kalau dari segi show impian Lia Izam, untuk ada konsert macam orkestra punya konsert of Liaism. Itu je. Kita kalau mampu, bagi I kalau you dah mampu buat sendiri, terror Go lah. for it. Go for terror it. lah Yeah. kan. Kalau tidak, you kena select festival atau show orang lain. So kalau you mampu untuk macam I nak buat orkestra konsert Liaism macam tu. Dan Mana tahu ada music tour ke? Amin. Music tour, yes betul juga. Untuk album kan yang kita buat, last music tour was untuk album pertama lah, Kesuma punya album sebelum PKP. ya, Dari situ kadang-kadang kita ada perception kan bila kita tengok masuk Good Vibes, the market is Bigger, macam tu English, mainstream, lyrics. Macam Kesuma first album I ada 5 lagu Melayu, 6 lagu English dan juga ada lagu yang gabung dua-dua bahasa. So macam macam itulah. Sebab kalau I perform kat Singapura pun lagu yang diorang support adalah lagu yang I nyanyi yang maybe diorang tak faham, maybe ada yang nak memahami, itu yang dia boleh relate. So macam I tak letak sekatan lah dalam apa yang I buat ataupun my music, atau macam even kalau sebelum ni pun dia kata macam Lia, lagu macam ni boleh ke untuk nak go vibe, boleh ke untuk nak main kat sini. I tak letak limitation tu atas Liaism. Mana yang boleh jalan I layankan. Jalan je lah. You ada kan time 1975 tu kes tu jadi? Betul, ada duduk di hadapan yang macam Tengah tengok lah. tengah tengok. Macam mana? Tiba-tiba. Kau tahu tak masa Dia siap meludah lah apa dia lah. memang kalau tengok 1975 punya show memang macam tu, memang itu konsep dia. Dia buat macam rockstar movie, rockstar gone bad kind of vibe kan. So dia punya visual cantik dan sebagainya. So dia akan suarakan apa-apa yang dia tak puas hati kat atas stage. Cuma dia tak faham kalau dia buat macam tu, konsekuensi dia akan effect yang berkaitan dengan negara kita dan image dan persepsi dan sebagainya. Sebab setiap negara ada dia punya different dia punya rules culture, apa semua, yes. different budaya, different sensitivity. So macam mungkin dia tidak memahami yang benda tu akan efek sebesar itu. So I rasa lepas dia buat salah tu dia macam siut lah dia orang sampai cancel, siut. Masa benda tu menyesal jadi ke? kecoh. I rasa dia menyesal, confirm separuh menyesal. Masa benda tu jadi kan kecoh kat Twitter lah benda semua kan. Aku stalk IG dia, aku tengok ada post apa dah. Tapi I jenis yang tak post apa-apa. Tapi dia tak post apa-apa. I memang manusia yang jarang post benda real time sebab I nak ada kat situ. So sebenarnya nak enjoy the moment kalau kan. post pun maybe manager I ke kawan-kawan lah yang memegang dan postkan benda tu untuk I. So macam dari segi 1975 tu, okay, mungkin dalam video korang yang korang tengok dalam TikTok, semua orang menyokong, tapi bila ada kat sana, it doesn't, macam half of the crowd, even yang macam adalah a part of the LGBT community sendiri pun macam Apa Syal? diorang pun kat tepi-tepi kita macam, weh senyap lah nyanyi lah, senyap. What is he doing? Macam the first person yang jerit benda tu pun adalah suatu awak Chinese yang non-Malay yang full tattoo. Dia angkat tangan dulu macam, what is he doing? Nyanyi lah, like sing man, sing. Lepas tu kita orang macam, you dong. Sebab kita orang macam I awak yang macam sedikit cover kan. So I merisaukan keselesaan anak-anak Orang perempuan lain, di situ lah. Yang tak kisahlah macam mana rupa you cover ke tak cover. Dan I takut kalau I yang bersuara dulu, dia akan nampak macam macam ya je budak ni kan. Bayaran dapat tak? Ya. Untuk saya dah dapat. Dah dapat. Berapa Betul. bayaran Tak boleh lah. Tak ada. Saja try good vibe kan. Good Tak vibe ada. kan. Dia kalau orang tanya dia macam forever mahal Liza. Aduh. Tapi you juga guru vokal? You ajar vokal? Boleh lah. Kena I
Macam mana? I pun tak tahu cakap macam mana. I mengajar vokal. Dia tu je lah kot. Private class Sebab lah. I tak ada certificate dan sebagainya. So it's really based on my experience. So apa benda vokal teknik I belajar pun daripada kawan-kawan dan juga cikgu-cikgu vokal yang I kenal along the way sebagai kawan. So maybe sebab I punya specialty, sebab I start daripada basking. So performance adalah lebih kepada vocal performance. Betul. Adalah I punya specialty. Kena I lebih terror. Bukanlah macam dia ni memang pro. Tak adalah. Kena I lebih terror dari segi vocal performance. So kalau macam you rasa kena perform macam hari tu Fizan Bittersweet perform untuk yang last show Bittersweet. So kita buat satu session di mana kita craft macam mana dia tak penat untuk nyanyi 25 lagu, kat mana lagu ni kena susun, macam mana you kena bernafas, lagu mana yang you kena relax, lagu mana yang you pump bagi, macam mana you kena berdiri masa tu, so that bila bongkok penat sebab you pakai banyak nafas dada, so you kena berdiri. Dia Semua tu teknik. and then benda tu juga I belajar daripada teater sebab posture dan sebagainya, so I implement. So I punya specialty adalah more on vocal performance sebab I adalah stage performer dari segi muzik dan teater. So Jadi basking tu membantulah juga. sangat-sangat, of course. Tu, Macam kalau you belajar muzik di sekolah, you punya teater adalah you boleh baca note dan you boleh cakap ini adalah beat funk, ini adalah beat disco. I better in performance, tapi bila I masuk studio dan cakap Lia nak apa ni, dia nak macam dia macam cakap dia so macam nak cakap dia macam pergi tapi tak pergi, macam okey suara melody macam kononnya lagu getih kan. So lagu getih tu I buat macam hey kamu macam menyatukan langit dan bumi. So bila gitar tu ataupun keyboard terror tiba-tiba tak adalah mengada-ngada tau. Tapi mic ni lah sedap, bukan suara I. Mic ni yang terror. So bila I buat lagu tu, I cakap dekat keyboardist dan juga producer I cakap okay, I nak gitaris I lah yang melayan juga benda ni kan. Diorang, I cakap kat diorang macam okay, vokal dia dekat sini tau. So chords dia I tak nak macam sama dengan vokal. I tak nak dia punya I nak dia dekat atas ni. So I nak orang dengar tu dia punya chords tu float je. So dia macam menyatukan. So ada vokal yang drive benda tu. Dia begitu. So dari segi explanation I kena berusaha untuk explain kat diorang apa yang I nak untuk diorang faham. Sebab diorang dah tahu terms tu. Tapi dari segi perform, kita jadi macam maybe gitaris I pemalu, I punya bassist, keyboardist pemalu, I cakap di depan sikit. Bila diorang solo, I macam I akan cakap, I akan bahan diorang atas stage macam ni sekian solo. Lepas tu kau pergi depan, kau depan. Tak pun I dia macam kalau tak nak pergi depan, I duduk ke tepi so that orang nampak dia. So dia tak segan. Tak pun I akan jalan kat belakang dia, I tolak sikit. Selalunya kenapa diorang main muzik tapi sebenarnya diorang ramai sebenarnya yang penyegan kan. Yes, betul. Sebab diorang main muzik, diorang main dalam kelas dan juga dalam di antara mereka selama 3 tahun, 5 tahun, and then mungkin macam tak semua ada peluang dan opportunities untuk dapat perform atas stage daripada daripada belajar atau daripada kecil kan. So lain orang lain terror lah. Sebab I pernah je macam masuk studio tapi still untuk catch up that terms and everything lambat sikit sebab kita tak belajar benda ni. Dok warna gitu. Dok warna itu. Tadi kita boleh bangga lah juga, I mean like dari basking ke Good Vibes. Adakah selalu status dari basker ke Good Vibe tu satu platform yang you can come back kepada basking? sorry. Are you still okay? I mean like doing both? Lihat basking, okay macam mana dia macam basking bagi saya adalah satu lifestyle. Kalau you nak basking, you basking. Ni untuk I lah. Sebab I juga kena faham bila basking tu kita menghiburkan orang dan juga itu adalah satu ruang di mana you free untuk express apa benda you nak dan apa you rasa. So dia more kepada satu performance. Ini macam, and then duit orang bagi tu pun atas dasar tips. So dia ada strategi dia tersendiri dan sebagainya. Dari segi liaism adalah satu konsep di mana dia dipupuk dan ini cerita liaism. So mungkin insyaAllah ada rezeki dengan crowd tu, liaism akan membesar bersama-sama dengan listener tu. So dia lain dengan basking. Sebab basking kita maybe main lebih lagu cover, ada juga main lagu original, tapi lagu-lagu liaism bukan lagu-lagu yang boleh dibawa basking. Dia macam strategi
strategy wise tak kena. tak kena, betul. And then macam Energy dia pun lain. And then basking tu bukan macam bagi saya macam ni kalau kita nak, and then kita nak buat orang datang show dan bayar tiket, basking free, macam you bagi tips. So approach dia pun berbeza. Bagi saya lah macam saya pun tak tahu macam explain selalu, tapi memang I di masa I basking pun I diterap di mana basking ni adalah satu lifestyle. So Liaism masih basking? Tak, kena Liaism lah. Lepas 3 tahun saya basking tu, saya fokus on Liaism. Sekarang kalau ada jemputan basking, ambil? Tapi basking Ke kena macam apa ni basking ni? Tak adalah basking. sebab basking di sana yang orang yang basking itu dia orang punya cek makan. So biar dia orang cek makan situlah I ada Liaism. Dia macam tu. Tapi kalau kadang-kadang I pergi jumpa kawan-kawan dan I basking sebab at the end of the day you basking tu bukan you, jarang sekali kita dapat job basking yang orang bayar. Betul. Memang atas tips. So itu memang kena basking tu adalah satu survival lah. Tapi macam pada tu. persepsi masyarakat, nampak bila satu artis yang dah sampai ke stage good vibes, satu stage yang besar, and then dia kembali kepada basking, nampak macam satu morally perception yang down lah. I mean like not really. I mean kita persepsi just masyarakat faham memang macam tu, mungkin itu di mana kat situ yang I rasa kita kena educate orang ramai. Betul. Yang basking ni Apresiasi adalah seni tu. salah satu medium ekspresi. benar. Bukan minta sedekah, bukan macam down atau apa. So I punya dari segi I, survival I sekarang adalah Liaism dan juga apa yang Lia stands for freelance. Tapi basking wise dia adalah di mana I start. Dia macam sebelum kita dapat kerja tetap yang seronok, yang you punya kerja buruh sebelum tu, yang you punya part time, yang you explore experience, itu adalah basking I lah, basking life I terlalu sayang basking untuk macam buat keluar masuk basking tu macam tu. Dia macam tu lah. Sebab I dah dapat perform atas stage, so I'm trying to really appreciate and improve what I can do on stage. Saya teringat Dan juga satu in kisah album. Joshua Bell, di mana beliau ni satu violinists yang world violinist. Dia juga perform di expensive concert hall, dan dia juga buat basking, and di mana di situ tak ada orang mau bagi dia duit, padahal kalau dekat show dalam yang besar beribu tiket dia. Jadi value tu terletak di mana, kat mana you perform. Kalau basking mungkin orang tak bagi pun duit. Orang dengar is Joshua Bell main violin ni, tapi dia orang tak bayar pun duit, tapi dia dengar free. So sebab tu saya tanya, like persepsi masyarakat Malaysia ni dari berbeza segi sedikit. musician tu pun, maybe Joshua Bell apa yang dia main di atas stage concert yang bertiket adalah berbeza dengan apa yang dia main di tepi jalan. Selalunya kalau kita basking ni adalah di ruang kita Santai practice, sikit kita nak explore, nak create, ataupun macam memang kita bermain untuk express. Betul. Dia macam tu lah. Right. So kalau macam dulu kita orang basking adalah target macam hari ni aku nak cari 200 lah sebab aku nak bayar sekian-sekian. So kita beramai-ramai buat satu team untuk macam kita basking sampai semua dapat this amount. So kita boleh tolong kawan kita ni nak bayar bil lah. Dia macam tu lah. So kalau Liaism pun macam dia punya konsep dan muzik pun sangat berbeza dengan apa yang ni. Tapi apa yang Liaism stands for dan apalah Liaism sekarang adalah 80% daripada basking. Betul. Apa yang korang nampak atas stage adalah benda yang I belajar semasa basking. throughout the years. Yes, throughout the years. Untuk hala tuju Liaism dalam 5 tahun, di mana Lia melihat Liaism akan berada? Hopefully dah macam masih ada album keluar. Kena I nak make sure at least ada 3 album lah untuk I keluar. Dan mungkin tak ada, dia macam tak ada yang goal yang set lah. I ada yearly goal in 5 years. I suka biarkan benda tu tak tahu. Sebab Liaism je ruang yang I boleh tak perlu berasa takut kalau tak ada plan. Dia kalau kita cakap insya-Allah benda tu jadi. Macam tu lah, macam kita just explore di mana arus Liaism or connection dia yang ditarik ke situ, kita layan situ. Sebab I pun tak pernah expect Liaism to be more theatrical daripada sekarang, daripada sebelum ini. Macam bila kita buat Suri is more ambient punya sound, lebih relax, lebih explore bunyi in a different approach, di mana Kesuma first album lebih in your face, macam bapa gerakkan aku benda tu. Tapi Suri dia macam a bit soft, macam Suri dia permainan yang berbeza. So I would never know macam mana kat mana hala tuju Liaism. Just go with the flow. Tapi every year I bagi dia peluang untuk macam apa yang berlaku hujung tahun ni akan set apa yang berlaku tahun depan.
Sebab tu kita tanya tadi, direction bahasa Melayu ke tak? Singlish ke tak dia pun tahu. tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Jadi, Sebab kita takkan tahu apa yang kita nak tulis. Right. I tak macam I biarkan benda tu terbuka lah pada I sebab Terjadi sendiri. Kita tak, kalau kita set pun kejap lagi jalan cerita album tu tak cukup strong, kita kena tukar. Benda tu lah. Macam you biar je I brand biarkan dia tu sahaja. bawa you ke mana you pergi. Ke mana I pergi, benar. Alright, sebelum kita habis saya nak tanya you 3 penyanyi pilihan you. Lokal dan international. Yes, silakan. Siapa? Alah. Jangan kata lupa. Bukan Tadi baru dia cakap banyak kan tadi kan. Dia kata banyak. Few penyanyi tadi. Tapi nak top 3. Ni dari segi apa? Top 3 tu dari segi apa? Tak kisah. Tak kisah. Yang you minat. yang you look up to. Top favourite lah. Top favourite selalu berubah-ubah lah. Yang Sebab current tengok, untuk sekarang ni. tengok kepada nampak tak. Aku macam tak nak bagi jawapan Yang yang 5 tetap minit kan. ni. Dia takut kalau dia tak sebut kawan-kawan ni, kau tak sebut nama aku siul. Tak ada lah, memang tak lah. Nak bayar brother. Tak dapat. Nak sebut bayar I lah. bukan manusia yang boleh dikipas-kipas kalau tak ada ni. Ina aku suka. Kalau bodek dapat duit tak apa juga. Tapi I nak jenis macam bodek terus bagi. Gitu. Macam mungkin dapat job tu nanti. Apa ni... Top kalau top okay, yang memberi I semangat kot untuk buat masa ni, kalau dalam siapa tapi sebab penyanyi, so ini macam suara dan it could be style a lah band. kan. Allah. Lagi susah ke? Susah lah sebab I macam siapa lah. Okay, saja tak nak jawab. Okay, jap. Okay, kalau dari segi upcoming singer-songwriter, kalau korang nak tengok apa ni, I bagi jenis macam ni lah. Macam mana I punya favourite upcoming singer-songwriter adalah macam Heidi Moru. Siapa lagi lah? Ya Allah, time ni lah. I interested untuk tengok perkembangan 3 artis wanita ni. Heidi Moru, Aisyah Redno dan juga Luna Dira. Yang tu yang macam I always excited untuk tengok. Dan juga macam F. Hakim dan bagi 5 F. Hakim, Luna Dira, Kasih, Heidi Moru dan juga siapa tak ada? Aisyah Redno. Ya, itu I punya Kita minta current 3 dia favourites. terus bagi 5 So Okay, yang ni yang I itu teringin perempuan. nak tengok apa yang diorang akan buat berkembang. Alah budak-budak lelaki ni diorang semua payah. macam alah tak Pandang kau. lah. Kalau band sebab singer-songwriter I punya favourite. Sebab singer-songwriter lelaki tak ramai. Ramai kan lah baru boleh cakap. Kalau band I'm looking forward untuk tengok always looking forward to see Filters, Golden Mammoth. Nak tengok ke mana pergi. Filters, Golden Mammoth, Okirama. Siapa lagi Lagi 2. teman lelaki dan juga Mafiz. Yes. Mafiz. Nak tengok, teringin nak tengok ke mana mereka membawa Hala Tuju. Yes. So mungkin ini juga kalau korang macam tak pernah dengar lagu-lagu anak-anak indie gitu. Boleh tengok semua ni. Semua different genre, semua terror-terror, semua sangat-sangat aktif dalam scene dan people that macam dengan ada diorang ni lah juga I keep on going. Dia macam tu. Kalau diorang tak ada dan tak ada point I buat benda ni sebab I macam dari segi umur atas sikit lah kan. So kalau macam itulah kalau I harap akan sentiasa lahir generasi baru lah. I nak tengok daripada yang 10 orang ni apa yang akan diberanakkan dalam scene nanti. Okay, satu soalan ada sebelum Boleh. kita wrap up. Satu perkataan yang saya tanya juga soalan ni kepada Zik daripada MT Page. Yes. Satu perkataan yang boleh diungkapkan liaism tu. Apa perkataan? Kalau you boleh satu Alah, tak rungkaikan. cukup. Banyak cakap. Satu je. It's many Satu perkataan things. Saya takut jadi lagi 2 jam ni. Kan aku cakap dah. Yaism. Liaism is what? Healing healing mother. Is mother. Is mother. Is mother. It's mother. Yes. It's a healer. It's a healer. Okay. itu je. Sebelum habis, boleh tak belanja satu lagu? Ya Allah. Pendek pun tak apa. Humming pun tak apa. Humming pun tak apa. Lagu apa? Lagu original ke lagu apa? Lagu original. Lagu original you. Lupa lirik ke? Lupa tak, lirik ke? tapi macam lagu original I boleh cari. Tapi I ada lagu favourite I tahun ni lah. I tutup dengan lagu favourite I. Let's go. Lagu favourite I ni adalah actually lagu Plague of Happiness featuring Liaism. Terus tekan tu. Featuring Liaism, I nyanyi part I je. Okay.
tajuk lagu dia Setia. So kita sikit lah Pak Nas tu nak dengar Tengok play YouTube balik, lah. tengok YouTube Tengok dan juga Spotify. Spotify dan di semua streaming platform. Kaku berteduh badai berganjak rasa di bawah ombak setia merenung arah yang takkan disanjung, cinta yang nyata walau ku terkesima dengan terang arus cintamu yang hanya seketika tinta malapetaka jiwa. Oh setia. Okay. Meremang. Memang meremang, aku. memang terbaik. Kalau korang nak dengar full, korang boleh tengok dekat YouTube. Liaism. Okay, macam ni je. Buka je search engine korang tu, type Liaism. Tak ada orang lain, Keluarlah aku je. semua. Yes. Dan- Leaism. Dan kalau diorang nak follow you semua boleh? Ada dekat Instagram, Twitter, dah X. Macam XXL lain. Instagram, X, Facebook, YouTube dan semua tempat lah boleh cari Liaism. Alright guys, mantap. Jadi kalau nak tengok lebih, korang boleh type je Liaism dekat YouTube. Betul? Alright, jadi kita dah sampai sini je. Kita akan jumpa di podcast Borak Kepo yang akan datang. Bye. Thank you, Lia. Thank you Lia datang. Thank you for having me. Lepas ni kalau I nak masuk kelas vokal ni boleh tak? Boleh. I cuba eh? Cuba. Saya rasa lupakan je lah harapan tu. Lupa je lah. So tak boleh jadi penyanyi lah. Tak payah. Kau fokus je buat video kelakar. Fokus kat situ je. Kepo!